Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah 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 ya Allah. Allah 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 ya Allah. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Tubna ya Allah wa raja'na ya Allah wa nadimna ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim
ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Sadaqallahul Azim, yang bermaksud, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan mati dalam keadaan Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, wa la tafarraqu, dan janganlah kamu berpecah belah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azim: kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhau 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sadaqallahul Azim, yang bermaksud, kamu adalah umat yang terbaik yang telah Allah Ta'ala ciptakan. Ta'muruna bil ma'ruf, hendaklah kita membuat kebaikan, wa tanhau 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'. Yang dikasihi kepada Tuan Pengerusi Masjid, seluruh ahli jutaan kuasa masjid, ashabul fadilah, tuan-tuan imam, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini kita masih lagi diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Peluang yang Allah Ta'ala beri ini kadang-kadang peluang itu berterusan, kadang-kadang peluang itu tamat seketika je. Apakah peluang yang kita nak ceritakan? Iaitu peluang untuk kita beramal hanya semata-mata untuk Allah. Ya, nak anda ulang, peluang untuk kita beramal hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua potong ayat Al-Quran yang telah dibacakan pada awal kalam tadi, kedua-duanya memberikan mesej kepada kita, iaitu asas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan al-miftahul jannah, merupakan kunci kepada masuknya seorang itu dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa, ya, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan kalam inilah yang diulang banyak kali, tuan-tuan ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ya, oleh ashabul fadilah, tuan-tuan imam kita, ashabul fadilah, tuan khatib kita, pada setiap hari Sayyidul Ayyam, penghulu bagi segala hari, iaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau kita nak tengok balik takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu diceritakan dah lama dah. Diingatkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu setiap hari, setiap kali hari Jumaat itu diingatkan oleh para tu imam kita untuk masing-masing kita, ya, masing-masing kita menginsafi kesilapan kita, seperti mana dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata wa khara khata'ina tawwabun. Sesungguhnya anak Adam itu melakukan kesilapan. Apakah kesilapan? Iaitu dosa kita.
Dosa kita ni ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, dosa kita ini kadang-kadang kita tak sedar dosa kita ini tergolong dalam dosa yang kecil ataupun dosa yang besar. Selalunya kita kadang-kadang kita tak terperasan kita melakukan dosa yang tak nampak ni. Sebab apa kita tak perasan kita melakukan dosa yang tak nampak itu? Kerana pada asas kehidupan kita, kita merasakan bahawa itu perkara biasa kita lakukan dalam kehidupan kita. Sedangkan dalam surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan ada 3 syarat amalnya akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata guru saya, kalau kata amal ni, amal itu tidak putus. Amal tu tidak putus. Dalam surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada kita ni ada syarat-syarat amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada ayah-ayah dirahmati oleh Allah Ta'ala, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, amal kita daripada dulu ke sampai kepada hari ini ataupun pada masa yang akan datang, janji kita masih lagi dihidupkan oleh Allah Ta'ala, maka amal itu masih ada. Tetapi bila Allah Ta'ala dah jemput balik kita tu, bila jemput balik kita tu maksudnya balik kepada negeri yang kekal abadi. Kita dapatlah berita sebulan bisbulan dah sampai hukum, kata orang kita lah, maka kita lafazkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka bila dah sampai tahap itu, tuan-tuan perempuan yang rahmati oleh Allah Ta'ala, maka terputuslah segala amal kita, terputuslah segala-galanya yang kita harapkan kepada Allah. Seperti mana yang Allah Ta'ala ceritakan dalam surah Sajadah, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'man salihan inna muqinun. Wahai Tuhan kami, absarna, kami telah melihat ya Allah, wa sami'na, kami mendengar ya Allah, farji'na. Ayat ini Allah Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran, dalam surah Sajadah. Ni kita dah mati ni, kita dah mati. Sebab dalam Al-Quran itu diceritakan perkara yang sebelum berlaku, telah berlaku, akan berlaku, segala-galanya ada dalam Al-Quran. Segala-galanya ada dalam Al-Quran. Maka ayat yang saya bacakan tadi, kita minta dengan Allah, wahai Tuhan kami, absarna, kami dah lihat dia Allah. Dia dah lihat sama ada ketika hidup ataupun ketika ditunjukkan oleh Allah Ta'ala. Waktu dah mati, selepas mati itu apa yang berlaku. Wasami'na, kami mendengar ya Allah. Mendengar nasihat demi nasihat, kuliah demi kuliah, ya, majlis ilmu demi majlis ilmu. Maka barulah kita minta kepada Allah, farji'na, kembalikanlah balik kami ya Allah. Allah tanya balik kita ni, pasal apa hang nak balik-balik kepada dunia Allah? Maka kita jawab balik, na'man salihan inna muqinun, kami nak beramal soleh balik ya Allah. Pasal tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ada 3 syarat yang Allah Ta'ala gariskan supaya amal kita ini sentiasa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iaitu yang pertama sekali itu syaratnya, ya, mestilah asasnya, kata guru saya, niatnya ikhlas semata-mata kerana Allah. Itu dia. Itu yang kita selalu kita dengar, Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi, Allahumma a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Apa maksud dia ibu-ibu ya ayah? Tuhanku, Engkau tujuan hidupku, redamu matlamatku, kurniakanlah kepadaku kasih padamu dan mengenal dirimu.
Maknanya niat kita ni, kita sembahyang sunat ke, sembahyang wajib ke, fardu ke, apa yang amal yang kita buat ni, pertama sekali diingatkan oleh tuan-tuan guru kita, angkatlah amal kita itu ikhlas semata-mata kerana Allah Ta'ala. Saya memetik kata-kata Ashabul Fadilah, Tuan Guru Haji Siddiq Nur, apa yang dikatakan, tidak akan terangkat sesuatu amal itu di sisi Allah Ta'ala sebagai ibadah jika ia tidak diniatkan ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka macam mana kita nak dapatkan sifat ikhlas ini? Macam mana kita nak dapatkan sifat ikhlas ini? Maka kita tengok balik apa yang telah dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Ada 3 ilmu yang wajib untuk kita pelajari, iaitu yang pertama sekali adalah ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Mengapa kita kena ngaji ilmu tauhid? Untuk mengesahkan jalan syahadah kita. Bagaimana kita nak membezakan, ya, bagaimana kita nak faham firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak menyerupai kepada sesuatu. Nah, makna tauhid ni nak esakan Allah, nak esakan Allah daripada sudut zat, pada sudut sifat, pada sudut asma' dan af'al Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu pasal kita bila kata dah sampai je mukallaf tu, ya, sampai umur balighnya kita, seorang anak itu wajib mengaji yang pertama sekali adalah ilmu tauhid. Yang kedua adalah mempelajari ilmu tentang ilmu fiqh ataupun ilmu syariat. Mengapa kita kena mengaji ilmu syariat? Berkata Imam Al-Ghazali, untuk memperbetulkan jalan ibadat. Untuk memperbetulkan jalan ibadat. Masya Allah. Saya teringat, kata guru saya waktu saya belajar dulu, tuan-tuan dirahmati oleh Allah Ta'ala, yang ramai yang ada PhD, waktu guru ketika itu, walaupun mereka ada kelulusan bertaraf sampai ke PhD, tapi tengok akhlak, Masya Allah. Ada seorang doktor falsafah tu, ya, dia kata apa? Dia kata, saya kadang-kadang saya bila belajar, saya rupanya ada lagi benda yang saya tak tahu. Tuan-tuan, itu kalam orang yang ada profesor kat depan. Tapi cuba kita tengok dalam kehidupan masyarakat kita pada hari ini, ya, apa yang berlaku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang kita, bila kita tengok dalam konteks kehidupan masyarakat kita, ya, maaf katalah, Allahumma salli ala Muhammad, ya, kadang-kadang kita pada sudut pengajian ke atau sebagainya, nak orang tegur sikit, dia kata, tak apa, Mika betul ke, teman lagi betul, dia kata. Nah, tapi cuba kita tengok, tuan-tuan, ya, saya pernah jumpa orang yang ada doktor falsafah di depan, itu akhlaknya Masya Allah, akhlaknya Masya Allah. Dia kata apa? Ana pun tak tahu macam mana. Lagu tu. Ya, sebab orang yang berilmu itu akan melahirkan adabnya yang tinggi. Adabnya yang tinggi. Sama ada adab dia dengan Allah ataupun adab dia dengan sesama manusia. Tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala. Yang ketiga adalah wajib bagi diri kita itu mempelajari tentang ilmu tasawuf. Berkatalah Imam Al-Ghazali, mengapa kita kena mengaji ilmu tasawuf? Untuk, ya, membuang sifat yang tercela yang berada pada hati manusia. Pasal tuan-tuan dirahmati oleh Allah Ta'ala, ya, digariskan dalam surah Al-Kahfi, yang pertama, amal itu akan diterima oleh Allah Ta'ala apabila niatnya ikhlas semata-mata kerana Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, sidang muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, iaitu mengerjakan, sentiasa mengerjakan amalan-amalan soleh. Sentiasa mengerjakan amalan soleh, ya. Dia rasa seronok nak beramal, setelah dia ikhlaskan diri hanya semata-mata kerana Allah Ta'ala, ya, dia rasa seronok dia nak berzikir, dia rasa seronok nak baca Quran, dia rasa seronok nak main majlis ilmu, rasa seronok nak pergi ke imarah, rumah-rumah Allah, rasa seronok. Maknanya sentiasa mengerjakan amalan-amalan soleh. Itu syarat kedua. Dan syarat yang ketiga, apa yang dikatakan, ini paling penting yang akan kita bincangkan, itu tidak mempersekutukan Allah Ta'ala di dalam ibadah.
tidak menyekutukan Allah Ta'ala di dalam ibadah. Ni pemahaman guru saya. Dia kata apa? Bagaimana kita nak faham tidak menyekutukan Allah Ta'ala dalam ibadah itu? Contoh, saya mengambil contoh guru saya. Apa dia katakan? Kita baca Quran. Contoh, kita baca Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Ya, Ashabul Fadilah, tuan imam kita, bacaannya sedap. Bila baca Quran, belum baca lagi, belum pegang Quran lagi dah, dia kata, oi, hari ni aku dapat banyak pahala ni. Tuan-tuan, boleh tak? Kita tak pergi masjid lagi ni, tak pergi masjid lagi, tapi daripada pintu nak ambil wuduk tu, tuan-tuan, kita dah kata, oh, malam ni aku bergolek-golek dapat banyak benda ni, banyak darjat tinggi Allah Ta'ala ni. Kata guru saya, mempersekutukan Allah di dalam ibadat. Yang inilah kita tak nak, tuan-tuan. Yang inilah yang kita tak nak. Kerana apa? Para ulama mengatakan, kalau kita terus menerus mempersekutukan Allah Ta'ala dalam ibadat, kita akan digolongkan oleh Allah Ta'ala muflis akhirat. Muflis akhirat. Jadi kita takut ya, kalau kata ibarat muflis ini, maka tengoklah, kalau kata muflis tu, contohlah 10 sen pun kita tak ada. Bayangkan tuan-tuan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dalam musim kita sekarang ini, tuan-tuan, kalau katalah kita tak ada wang cash, contoh, tak ada wang cash. Ada di kalangan kita yang kadang-kadang terputus rezeki. Bukan terputus rezeki lagu mana, kadang-kadang ya, tak boleh nak meneruskan pekerjaannya. Macam-macam faktor yang telah dialami dalam kehidupan kita pada hari ini, tuan-tuan. Cuba bayangkan, bayangkan juga bagaimana apabila kita muflis akhirat, yang kita harapkan banyak amal kita daripada kita menjelang dewasa, ya, menjelang umur remaja, masuk dewasa, akhir dewasa, sampai ke zon-zon yang seterusnya, tuan-tuan. Kita mengharapkan Allah Ta'ala memberikan redha kepada kita. Tetapi bila kita beramal dengan Allah, ni kata guru saya, beramal dengan Allah, ia mempersekutukan Allah di dalam ibadat. Ini kita risau, tuan-tuan. Maka tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, saya nak cerita, tuan-tuan, ya, apakah yang kita akan dapat jika kita mempersekutukan Allah di dalam ibadat? Apakah kita akan dapat jika kita mempersekutukan Allah di dalam ibadat? Maka tak lain tak bukan digolongkan dalam dua perkataan, muflis akhirat. Bagaimanakah boleh jadi muflis akhirat ini? Bagaimanakah boleh menjadi muflis akhirat ini? Ini telah diceritakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Muaz. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap amalan kita ini semuanya akan diangkat kepada Allah Ta'ala, menembusi langit pertama, langit kedua, langit ketiga, keempat, kelima, keenam, sampailah kepada langit yang ketujuh. Sebab Allah Ta'ala memerintahkan malaikat, namanya malaikat hafazah, yang akan mengangkat setiap amal kita, termasuklah anak anda bercakap ni. Ya, kalau katalah saya bercakap pakai mikrofon pada hari ini, niat saya tak ikhlas, bukan kerana Allah dulu, maka semua dicatat dulu. Ya, semua dicatat dulu. Tidak akan terlepas pandang di sisi Allah walaupun sebesar zarah. La tataharraku zarratun illa biiznillah, tidak akan bergerak juga sebesar zarah melainkan atas izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasal tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, apa yang akan berlaku, kita tengok sedikit lintasan yang telah diberikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, diceritakan kepada Sayyidina Muaz. Apa yang berlaku, tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, setiap amalan kita ini yang telah kita cerita pada awal kalam saya tadi tu, amalan kita daripada mula umur balik kita. Ya, mana bila kata umur balik tu, dosa kita tanggung sendiri. Lagu tu. Dosa kita tanggung sendiri. Pasal saya menggunakan perkataan bermula daripada umur balik kita. Umur balik kita. Ya, sama ada amalan kita tu sah ke tak sah ke, terima ke tak terima ke, ataupun lagu mana. Seperti mana yang Nabi SAW mengatakan bahawa setiap amalan anak Adam itu akan diangkat kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala menembusi kepada langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan terus kepada ketujuh, tuan-tuan. Siapa yang akan mengangkat amalan kita ini? Iaitu malaikat hafazah. Sampai kepada waktu petang diangkat setiap amalan itu, setiap petang diangkat bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk pada langit yang pertama, berjumpalah juga dengan malaikat hafazah langit pertama yang menjaga apa, tuan-tuan? Yang menjaga ribah. Apa ribah ini? Ribah tu bahasa Arab. Ribah tu adalah mengumpat. Dia beramal tapi dia mengumpat. Dia beramal tapi mengumpat. Macam mana kita nak faham mengumpat ni? Mengumpat ni maksudnya senang cerita lah, iaitu mencerita hal orang. Tu dia. Mencerita hal orang bukan depan muka orang yang kita cerita. Ataupun kita nak faham lagi, kita cerita orang A di depan orang B. Kita nak buat cerita orang A tu di depan orang B, tapi bila kita cerita tu tidak ada individu yang kita ceritakan depan muka. Maknanya bila kita cerita hal orang itu, namanya adalah mengumpat. Walaupun semayang malam, walaupun rajin berzikir kepada Allah, walaupun rajin untuk mengimarah ke rumah Allah, walaupun rajin untuk bersedekah kepada Allah, jalan Allah Ta'ala, tapi apa yang berlaku ketika dia beramal, dia ada ribah dengan Allah, dia ada mengamalkan ngumpat dengan Allah. Sebab langit yang pertama, malaikat hafazah yang khas Allah Ta'ala ciptakan untuk menjaga orang yang orang yang mengumpat ni. Apa yang akan berlaku pada langit pertama? Kita lihat, iaitu Allah Ta'ala telah menyuruhku supaya aku tidak membiarkan amalan orang yang mengumpat orang lain itu dapat melintasi aku untuk terus naik ke atas. Maknanya apa? Maknanya apa? Kalau kata kita ada mengumpat, tak bertaubat kepada Allah Ta'ala, tidak memohon ampun dan maaf kepada orang yang kita umpat tersebut, ini dicerita oleh baginda Nabi SAW, langit pertama pun tak lepas. Itu pasal saya suka, tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, saya dapat amalan ini daripada guru saya. Pergi majlis ilmu, kita nak buat majlis ilmu, jangan putus mengharap keampunan Allah. Jangan putus harap mendapat keampunan Allah. Jangan pernah kita rasa penat untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambahan lagi musibah kita yang sedang datang, istaghfirillah. Ini telah diingatkan oleh Imam Hasan Al-Banna. Seorang itu ada musibah, ada ujian Allah Ta'ala itu, dia berdepan dengan musibah Allah dan ujian Allah Ta'ala itu dengan cara apa, tuan-tuan? Dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna cerita tadi, tuan-tuan, beramal ada umpatan, iaitu malaikat hafazah di langit pertama tidak akan membenarkan orang yang beramal itu ada umpatan untuk melintasi langit yang pertama. Allah. Saya bila guru saya cerita benda ni, tuan-tuan, termasuk diri saya, semua diam. Memang diam. Automatik kita akan ingat balik apa yang kita buat, tuan-tuan. Betul. Saya pernah bertanya, saya suka bertanya. Waktu saya belajar, saya suka bertanya. Saya memang seorang pelajar yang suka bertanya. Ketika bertanya, bila diizinkan oleh guru-guru dan pensyarah kita, itu adab. Maka tanya, saya teringat lagi seorang Dr. Pasafar tu, dia kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita teringat dosa kita, bermaksud kita sedang melakukan proses tazkiyatun nafs, proses bersih jiwa kita daripada dosa. Lagu tu. Yang paling pelik, kata guru saya, bila cerita bab umpatan, dia tak terlangsung teringat dia pernah mengumpat orang. Itu dia. Mai pula sahabat saya, dia tanya, dia kata, ustaz, kalau kita cerita bab mengumpat ni, dia tak teringat dosa dia pernah mengumpat orang, macam mana jadi macam tu? Terus guru saya menjawabnya, apa dia kata? Telah berlaku, hatinya gelap di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena banyak istighfar, mohon ampun dengan Allah Ta'ala, ya. Maka yang kedua, apa dikatakan? Kemudian datanglah pula malaikat hafazah membawa amalan seorang hamba. Mereka menganggap bahawa amalan itu sangat baik dan sangat banyak, ya. Malaikat hafazah itu berhasil melintasi langit pertama. Maksud dia, ini satu golongan
Dia tidak buat umpatan. Dia beramal, apa amal dia buat, tapi dia tidak mengumpat. Dia lepas langit pertama amalannya, tetapi langit yang kedua dia tidak lepas. Langit yang kedua dia tak lepas. Ya, langit yang kedua tak lepas. Kenapa, tuan-tuan? Mereka menganggap bahawa amalan itu sangat baik dan sangat banyak. Malaikat hafazah itu berhasil melintasi langit yang pertama kerana orang yang mengerjakan amalan tersebut tidak terlibat dengan dosa mengumpat orang. Maknanya dia beramal tak terlibat mengumpat orang, amalannya lepas langit pertama, tetapi tidak lepas langit kedua. Apa yang dia buat? Allah SWT, rupanya pada langit yang kedua berjumpalah dengan malaikat hafazah. Ya, malaikat hafazah, apa dia katakan? Berhenti kamu di sini, berhenti kamu di sini. Apa yang berlaku? Dan pukullah dengan amalan ini atas muka orang yang mengerjakannya, kerana ia menghendaki dengan amalannya akan mendapat keuntungan dunia. Ini yang saya cerita tadi, tuan-tuan. Apa yang saya cerita tadi, iaitu dia belum beramal lagi, dia dah ingat dah apa profit yang dia akan dapat, apa privilege yang dia akan dapat. Dia tak buat lagi. Dia teringatkan keuntungan dunia. Apa yang berlaku? Allah Ta'ala telah menyuruhku supaya aku tidak membiarkan amalan orang seperti ini melintasi aku untuk terus naik ke atas. Iaitu kategori bagi golongan yang kedua ini, dia beramal tetapi tidak melepasi langit yang kedua. Kerana apa? Dia beramal, dia mengharapkan keuntungan dunia. Makna keuntungan dunia, tuan-tuan? Saya ambil contoh, tuan-tuan. Entah kalau nak banyak rezeki, rajinlah salat duha. Saya pernah ditegur oleh guru saya sini, tuan-tuan, benda ni. Sebab kita salah tafsir. Maknanya kita buat salat duha tu untuk apa? Kita buat salat duha tu untuk apa? Supaya rezeki masuk banyak. Mana ikhlasnya datang kepada Allah? Nampak tak situ? Aku mai datang majlis ilmu ni supaya orang tengok muka aku ni ada dekat dalam majlis ilmu, supaya orang menghormati aku. Keuntungan dunia. Termasuklah juga, tuan-tuan, ya, orang yang menyampaikan ilmu, termasuk saya ni, contoh kata, ini banyaklah nanti, banyak bertambah-tambah nanti keuangan ni. Kalau contoh dia mengharapkan keuntungan dunia, maka sia-sia sajalah apa yang dia bercakap. Allah SWT. Ya, saya pernah, tuan-tuan, waktu saya ingat dulu rancangan imam muda, saya pernah bercakap dengan seorang imam muda daripada Pahang. Rancangan imam muda, dia Al-Hafiz, ya. Saya bukan nak sentuh isu yang terbaru ni, tuan-tuan. Tidak, saya tak berkenan nak sentuh benda macam tu. Saya tak berkenan nak sentuh benda macam tu. Tapi nak ceritanya, tuan-tuan, saya bertanya, Syekh, entah berapa ni, sebab saya panggil jemput dia daripada Pahang tu buat kuliah khas di Taiping. Ya, saya guna di Dewan Majlis Perbandaran Kemunting, saya ingat lagi, melibatkan pelajar-pelajar asrama. Saya panggil time tu masa program reality TV yang popular ketika itu adalah rancangan Imam Muda, saya ingat. Saya bercakap dengan hamba Allah, dia kata, Ustaz, dia kata, apa yang saya nak bercakap ni ilmu Allah. Saya tak nak lah Ustaz letakkan harga, nampak, tuan-tuan? Itu dia. Betul tak? Saya tak nak lah Ustaz bercakap dalam bab harga ilmu Allah Ta'ala ni terpulanglah kepada pihak Ustaz macam mana. Terpulang. Itu dia, tuan-tuan. Sebab sebelum tu saya telefon dengan seorang lagi rancangan Imam Muda, seorang. Tapi itu saya reject lah. Saya reject. Saya pilih yang kedua ni. Sebab bila saya sendiri telefon, mula-mula first staff saya call, saya kata tak apalah, saya tak berkenan nak jemput yang pertama ni. Yang kedua tu entah bawa nombor telefon, saya telefon sendiri. Bila perkataan pertama dia kata, apa Ustaz, ini ilmu Allah, terpulanglah kepada pihak Ustaz macam mana. Saya panggil, tuan, sampailah saya offer dia tiket flight untuk turun ke Perak. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Maka tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, inilah bila saya dengar macam ni, bermaksud hamba Allah ni dia mai datang ke sini untuk berkongsi ilmu, bukan kerana keuntungan dunia. Ya,
Maka tuan-tuan, lapisan yang kedua ini tak lepas bagi orang yang beramal itu, dia hanya semata-mata mengingatkan, mengharapkan keuntungan dunia. Maka kita lihat balik pesan baginda Nabi SAW. Bukan sekadar dia mengharapkan keuntungan dunia, tetapi selain daripada itu, ia juga suka membesarkan dirinya di dalam majlis pertemuan. Apa maksud majlis pertemuan? Majlis-majlis ilmu. Lagu tu. Mana dia ujuk pada diri dia, bangga diri dia, membesarkan diri dia. Maka kata baginda Nabi SAW, amalan orang ini tidak akan melepasi langit kedua. Apa yang berlaku kepada langit ketiga? Kemudian naik pula malaikat hafazah membawa amal seorang hamba yang penuh dengan sinaran dan cahaya. Sinaran dan cahaya, tuan-tuan. Ya, daripada pahala sedekah, daripada pahala sembahyang, daripada pahala puasanya, para malaikat hafazah merasa hairan melihat keindahan amalan tersebut. Lalu mereka membawa amalan itu melintasi langit pertama dan langit kedua. Dia lepas. Golongan ini Nabi cerita apa? Iaitu golongan orang yang suka sedekah, orang yang suka sembahyang, orang yang suka berpuasa. Tetapi langit yang ketiga tidak berjaya melepasi langit yang ketiga. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana inilah dikatakan oleh malaikat hafazah, penjaga pintu langit ketiga, berhenti kamu di sini dan pukulkanlah dengan amalan ini atas muka orang yang mengerjakannya. Amalan apa, tuan-tuan? Amalan orang yang sembahyang, amalan orang yang sedekah, amalan orang yang puasa. Malaikat duk bagi tahu, dia kata pukul balik amalan ini di atas muka orang yang beramal. Apa yang dia buat? Akulah malaikat yang menjaga orang yang takabur. Kalau tuan-tuan ingat balik, 2 bulan sudah saya cerita 3 benda. 3 benda yang 3 benda penyakit hati yang merupakan rumpun utama bermulanya maksiat batin yang lain. Salah satunya adalah takabur. 2 bulan sudah cerita kita. Tak? Apa yang berlaku? Allah SWT Muhammad, aku tidak akan membenarkan orang yang takabur melintasi langit yang ketiga. Ya Allah, subhanallah. Orang itu sangat suka membesarkan dirinya dalam majlis orang ramai. Bila ada orang ramai-ramai berhimpun, lagi dia seronok nak bertakabur. Allah. Ya. Kemudian naik pula malaikat hafazah membawa amal seorang hamba, iaitu naik kepada langit yang keempat. Apa yang berlaku, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati oleh Allah Ta'ala? Amalannya pun serupa juga, bersinar-sinar. Apa amalan dia buat? Iaitu bersinar seperti bintang yang berkelip-kelip. Baginya suara tasbih. Ini orang yang rajin zikrullah, orang yang rajin bertasbih kepada Allah. Ini juga adalah orang yang rajin bersembahyang, orang yang rajin berpuasa, dan juga orang yang mengerjakan haji dan pahala umrah. Apa yang berlaku? Para malaikat hafazah berhasil membawa amalan itu sehingga melepasi langit pertama, kedua, ketiga, sampai kepada langit keempat. Ia tidak lepas. Kenapa tak lepas, tuan-tuan? Samalah juga berkata malaikat hafazah, penjaga langit, pintu langit yang keempat, iaitu berhenti kamu di sini dan pukulkanlah dengan amalan ini atas muka orang yang mengerjakannya. Bukan sekadar mengerjakannya, tapi pukullah juga amalan ini di atas belakang orang yang mengerjakannya, dan juga di atas perut orang yang mengerjakannya. Akulah malaikat ujub yang menjaga orang yang ujub ni, tuan-tuan. Ujub. Allah Subhanahu Wa Taala menyuruhku supaya tidak membiarkan amalan orang yang ujub dapat melintasiku. Ia beramal adalah dengan dorongan perasaan ujub terhadap dirinya semata-mata. Lagu ni, ya. Itu yang kita risau, tuan-tuan. Dirahmati Allah Ta'ala, kita risau sangat. Saya pun ada jumpa, tuan-tuan, hamba Allah. Maaf katalah bukan di sinilah, sebab saya dah bertugas 2 negeri, tuan-tuan, di Selangor dan juga di Perak. Ya. Maka apa yang berlaku? Allahumma salli ala Muhammad. Dia cerita dengan saya, dia kata,
Oh, orang ni tak boleh tipu saya lah ustaz. Saya dah pergi haji ni banyak kali dah. Saya dah pergi umrah ni banyak kali dah pergi umrah. Ya Allah, saya bila dengar dia cakap saya punya jantung saya berkocak punya laju. Guduk. Laju tu memang laju. Memang laju tu. Lepas tu saya duk snap balik apa yang dia cakap. Allah SWT akhir sekali memang mesej yang dia sampaikan tu apa dia tuan-tuan? Bangga dengan apa yang dia dah buat. Saya memang ustaz, ayat yang digunakan Allah SWT Muhammad, moga Allah Ta'ala lindung kita tuan-tuan. Setiap tahun memang percutian saya memang ke Mekah je ustaz. Memang ke Mekah je setiap tahun. Ni kita takut ni yang kita sangat-sangat takut. Ya. Pasal kita kena jaga sungguh-sungguh. Ini juga para guru-guru kita minta kita betul-betul kemaskan balik ya niat utama kita. Tu pasal saya tadi sebelum saya cerita benda ni, saya bawa tuan-tuan pemahaman surah Al-Kahfi yang 3 syarat Allah Ta'ala terima amalan tadi tu. Ya. Allah SWT. Apa yang berlaku ya iaitu orang yang melaksanakan amalan tersebut ya, dia ujub kepada diri dia, dia tak lepas kepada langit keempat. Kita tengok pula bagaimana orang yang tidak lepas pada langit yang kelima. Kemudian naik pula malaikat hafazah itu membawa amalan seorang hamba sehingga mereka berhasil sampai kepada pintu langit yang kelima. Seolah-olah membawa amalan itu seperti pengantin yang dihantar ke rumah suaminya. Maksudnya iaitu amalan yang berseri-seri. Ni kata guru saya, amalan itu adalah amalan berseri-seri. Ya. Apakah amalan yang dia melaksanakan amalan tersebut? Ya. Apa pula? Malaikat penjaga pintu langit yang kelima berkata, berhenti juga kamu di sini dan pukulkanlah dengan amalan ini atas muka orang yang mengerjakannya dan pukulkan ke atas tengkuknya. Akulah malaikat hasad. Dia beramal, dia hasad dengan orang. Sebelum timbul dengki tu, dia hasad dulu dengan orang. Ya. Yang sangat hasad kepada orang yang belajar ilmu. Maksud dia, orang yang ada ilmu lebih dia hasad juga. Orang yang ada rezeki lebih pun dia hasad juga. Orang yang ada anak-anak dia cemerlang, ada doktor, ada apa-apa sebagainya pun dia hasad juga. Dia tak senang hati orang gembira. Namun dia susah hati bila orang bertambah nikmat. Tu orang yang hasad. Ya. Apa yang berlaku tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala melintasi langit yang kelima. Ya. Dan kita lihat juga tuan-tuan apa yang berlaku kepada pintu langit yang keenam. Kemudian naik pula malaikat hafazah membawa amalan seorang hamba. Baginya cahaya amalan itu seperti cahaya bulan purnama daripada pahala sembahyangnya, daripada zakatnya, daripada umrahnya, daripada jihadnya, dan juga daripada puasanya. Sampai kepada pintu langit keenam, lalu malaikat penjaga pintu langit yang keenam itu berkata, berhenti juga kamu di sini dan pukulkan amalan ini di atas muka orang yang mengerjakannya, kerana ia tidak belas kasihan kepada hamba. Ini yang Nabi SAW kata, man la yarham la yurham. Barang sesiapa yang kamu tak kasih sama manusia, jangan harap kasih sayang daripada Allah. Terutama dalam musim musibah ni, kita tahu orang susah, kita ada rezeki sikit tapi tak terlintas hati kita nak bantu orang susah. Ini telah diceritakan dalam satu hadis Nabi SAW apa yang berlaku, iaitu berhenti juga kamu di sini ya, kerana kamu beramal itu kamu tidak ada rasa belas kasihan kepada sesama insan yang lain. Tak ambil peduli apa yang berlaku pada jiran tetangga, tak ambil peduli apa yang berlaku kepada adik-beradik, tak ambil peduli apa yang berlaku kepada orang yang susah. Maka apa yang berlaku, akulah malaikat rahmat. Allah Ta'ala menyuruhku supaya tidak membiarkan amalan orang yang seperti ini dapat melintasi aku. Maka kita tengok tuan-tuan, pintu langit yang ketujuh ya. Kemudian naik pula pintu langit, naik pula amalan kepada pintu langit yang ketujuh. Malaikat hafazah membawa amalan tersebut daripada amalan seorang hamba. Apa amalan dia bawa? Sama juga amalan sembahyang, amalan puasanya, amalan nafkahnya, amalan jihadnya, amalan waraknya ya. Baginya bunyi
ketika nak mengangkat amalan tersebut seperti orang yang sedang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan naiklah amalan tersebut dengan 3,000 orang malaikat. Ini pintu langit yang ke-7 ni. Tapi bila sampai pintu langit ke-7, apa yang berlaku? Berhenti juga kamu di sini. Ya Allah, berhenti juga kamu di sini. Kenapa berhenti, tuan-tuan? Rupanya akulah malaikat zikir. Apa maksud malaikat zikir di sini? Iaitu dia beramal, dia mengharapkan orang menyebut-nyebut namanya. Dia tolong orang, dia mengharapkan orang menyebut-nyebut akan namanya. Dia berbakti kepada orang, dia mengharapkan orang untuk menyebut-nyebut akan namanya. Ya. Maka di sinilah, tuan-tuan, aku juga menghalang amalan orang yang riak dari sampai kepada Tuhannya. Ia beramal bukan mencari keredaan Allah, tetapi hanya bertujuan supaya mendapat tempat di hati para fuqaha dan juga disebut-sebut di kalangan para ulama ataupun di kalangan dalam kehidupan masyarakat. Termasuklah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, kita bersyukur dengan Allah, ya, masjid yang bertuah ini penuh dengan majlis ilmu. Ya, saya pun kadang suka, kalau tak ada apa-apa, saya suka datang masjid ni. Terutama kuliah Tunggu Haji Siddiq Nur, saya sangat suka. Ya. Bila kita tengok, kita pergi, tuan-tuan, pastikan kita pergi ke masjid beramal ataupun menuntut ilmu bukan kerana kita nak tok guru kenal kita, bukan tu, tapi kita nak hanya semata-mata untuk mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah yang dikatakan oleh baginda Nabi SAW, amalan tidak akan terangkat seorang hamba itu melintasi langit pertama sampai langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampailah kepada langit yang ketujuh. Maka tuan-tuan, kita minta ampun kepada Allah Ta'ala kalau ada di kalangan kita yang riak, kalau ada di kalangan kita yang ujub, kalau ada di kalangan kita yang hasad, kalau ada di kalangan kita yang seringkali melakukan maksiat batin. Kita minta kepada Allah, moga Allah Ta'ala lindung kita, moga Allah Ta'ala terima amalan kita, moga Allah Ta'ala terima segala-galanya, tuan-tuan. Ya, moga Allah Ta'ala terima segala-galanya. Ya, saya mohon ampun dan maaf. Ya, pada kesimpulannya, tuan-tuan, beramallah kita, ya, hanya semata-mata untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan fikirkan bab-bab pahala ke apa semua. Sebab bila kita minta, kita buat amal untuk Allah, Allah pemilik syurga, Allah pemilik rahmat, Allah pemilik pahala. Ya, insya-Allah. Ya, saya mohon ampun dan maaf, cukup sekadar itu. Dan insya-Allah jika Allah Ta'ala izinkan pertemuan kita nanti, saya akan ceritakan penutup daripada Al-Kisah ini, iaitu nasihat daripada baginda Nabi supaya, ya, amalan telah diceritakan tadi yang tidak melintasi langit pertama, kedua, tiga, keempat, kelima, keenam sampai ketujuh, apa yang perlu kita lakukan, insya-Allah. Ya, saya cukup sekadar itu. Saya mohon ampun dan maaf. Terima kasih banyak-banyak pada ibu-ibu, ayah-ayah melapangkan waktu pada malam ini. Moga-moga kita mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak umumkan sedikit, tuan-tuan, malam ini, tuan-tuan, forum khas, tuan-tuan, forum perdana hal ehwal Islam. Tuan-tuan lihat di TV1, iaitu tentang vaksin. Sekarang isu vaksin, ya, sama ada terima ataupun tolak. Ya, moderator pada malam ini adalah Ustaz Nabil Ahmad daripada JAKIM. Dan juga ahli panel, ini pun orang yang sangat, orang Perak juga, saya kenal ayahnya. Saya juga mengikuti perkembangannya, iaitu Ashabul Fadilah Ustaz Muhammad Fahmi bin Rusli, ya, iaitu daripada Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Dulu dia bertugas di Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan di bawah Ashabul Fadilah Mufti Wilayah dulu. Dan juga pada malam ini menampilkan Dr. Suhazli Abdullah daripada Kementerian Kesihatan. Kita tengok sama-sama, tuan-tuan, sebab isu vaksin ni banyak orang cerita. Baru ni pun saya dapat soalan juga tentang isu vaksin juga. Moga-moga bila sesi ilmiah pada malam ini, dia akan mula pada jam 9 malam, tuan-tuan, 9 malam di TV1. Ya, InsyaAllah kita cedok seberapa banyak mungkin ilmu yang akan disampaikan. Yang paling sonok, tuan-tuan, malam ini menampilkan orang Perak, orang Perak, anak muda, ya, bawah daripada umur 35 tahun, bawah umur, awal 30-an,
Alhamdulillah rezeki masuk ke pentas forum perdana Halul Islam TV1. Kita doakan moga-moga ramai orang Perak yang ada macam tu, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekadar itu saja, tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma dina bihidayatil Qur'an, Allahumma dina bihidayatil Qur'an, Allahumma dina bihidayatil Qur'an. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzami sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.